Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang isu-isu ekonomi negara dan implikasinya terhadap negara. Tajuk yang kami akan fokuskan adalah pandemik COVID-19. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Aisyah, yang kedua adalah Zarida dan yang ketiga adalah Ain. Isi kandungan yang kami akan memfokuskan pada slide kami adalah pandemik COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia, pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan perubahan harga petroleum dan sumber-sumber alternatif. Sebagaimana yang kita ketahui, Malaysia merupakan sebuah negara yang membangun dan maju dengan pesat di Asia Tenggara. Tetapi, dengan kewujudan COVID-19 di Malaysia amat memberi kesan yang besar dan signifikan kepada sesebuah negara yang pesat dan membangun. COVID-19 atau nama saintifiknya SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 merupakan sebuah virus yang berasal daripada Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, China pada Disember 2019. Virus ini menyebabkan pelbagai gejala yang dimulai dari gejala ringan sehingga parah, termasuk demam, batuk, sesak nafas, kelelahan, hilangnya daya rasa dan sakit kepala yang teramat. Seterusnya, penularan COVID-19 ini terjadi melalui peredaran udara yang dibawa semasa orang yang sedang batuk dijangkiti. Antaranya adalah bersin dan berbicara. Oleh itu, untuk mengelak penularan virus semakin meningkat, kerajaan Malaysia terpaksa mengawal dan membendung wabak ini melalui pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP demi memastikan sektor kesihatan awam dalam keadaan yang terkawal. Oleh dengan pelaksanaan tersebut, negara kita, Malaysia menerima impak yang besar kepada ekonomi negara di negara kita. Di sini saya akan memfokuskan 3 tajuk implikasi terhadap ekonomi di Malaysia. Yang pertama adalah kejatuhan wang ringgit. Hal ini kerana tiada pelabur yang ingin melabur di negara kita kerana keadaan di negara kita, Malaysia ataupun di luar negara menyebabkan sebuah ekonomi di negara kita merosot dengan mendadak. Yang kedua adalah peningkatan kadar pengangguran. Hal ini kerana seperti mana yang kita ketahui tadi, yang saya cakap bahawa di Malaysia, kerajaan Malaysia melaksanakan perintah PKP dan menyebabkan rakyat Malaysia hilangnya pekerjaan dan menyebabkan rakyat Malaysia tidak dapat datang bekerja. Yang ketiga adalah keadaan keuangan rakyat atau masyarakat terjejas. Poin yang ketiga berkait rapat dengan peningkatan kadar pengangguran kerana jika rakyat Malaysia tidak keluar bekerja, hal ini justru menyebabkan keadaan keuangan rakyat atau masyarakat terjejas kerana tiada pendapatan yang kukuh untuk mereka pergi bekerja. Implikasi ekonomi terhadap pendapatan negara. Sebagaimana yang kita ketahui, Malaysia merupakan sebuah negara yang membangun. Sebagai contoh yang kita dapat lihat pada tahun 1970-an, ekonomi Malaysia dihasilkan melalui aktiviti perlombongan dan pertanian. Namun, aktiviti yang tersebut telah beralih kepada pelbagai sektor ekonomi. Dan seterusnya, pada tahun 1980-an, sektor industri pula telah mendorong pertumbuhan Malaysia di mana pada ketika itu tahap pelaburan yang tinggi memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ekonomi di Malaysia banyak bergantung kepada komoditi petroleum melalui sektor perlombongan yang merupakan antara komoditi petroleum melalui sektor perlombongan yang merupakan antara penyumbang terbesar pendapatan negara. Jadi di sini jelaslah kita dapat lihatkan bahawa kita tidak dapat nafikan bahawa pembangunan sektor ekonomi yang pesat akan mempengaruhi pendapatan negara. Oleh itu, Malaysia telah membuat 3 peringkat perancangan pembangunan. Perancangan pembangunan di Malaysia yang pertama adalah perancangan jangka panjang. Pada peringkat ini, Malaysia menetapkan teras dan strategi yang menyeluruh untuk mencapai sasaran di bawah agenda pembangunan negara dalam jangka masa yang panjang. Yang kedua adalah perancangan jangka sederhana. Perancangan pada peringkat
meliputi tempoh 5 tahun. Perancangan ini juga merupakan dokumen utama bagi pelaksanaan program pembangunan kerajaan. Yang terakhir adalah perancangan jangka pendek. Perancangan jangka pendek ini merupakan bajet tahunan yang disediakan oleh Kementerian Kewangan. Dasar dan strategi pelaksanaan tahunan adalah selari dengan perancangan jangka masa sederhana dan panjang. Seterusnya ialah pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global. COVID-19 ini dianggap sebagai krisis ekonomi terburuk sejak kejatuhan besar pada tahun 1930-an. COVID-19 telah menyebabkan ekonomi di seluruh dunia merosot, pasaran saham telah menjunam, kadar pengangguran telah melonjak ke tahap yang terakhir dilihat pada tahun 1990-an dan beribu-ribu tahun lagi perniagaan telah terpaksa menutup operasi mereka. Oleh kerana hampir seluruh dunia melaksanakan dasar stay at home atau tinggal di rumah, maka secara tidak langsung ia mengakibatkan benih kemelesetan ekonomi global. Seterusnya, International Monetary Fund (IMF) membuat unjuran bahawa kemelesetan ekonomi kali ini sama seperti krisis kewangan global pada tahun 2007 hingga 2008. Krisis 2007 yang disebutkan tadi adalah disebabkan oleh kelemahan dalam pengurusan polisi kewangan. Krisis 1997 pula disebabkan oleh keruntuhan mata wang Thai Baht dan krisis 2010 disebabkan oleh masalah ekonomi Greece. Seterusnya terdapat ini antara 3 implikasi terhadap ekonomi global. Yang pertama ialah kemerosotan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada penurunan pertumbuhan ekonomi negara. Antaranya adalah wabak COVID-19 yang kita bincangkan sekarang ni, penurunan harga minyak mentah dunia, penurunan jumlah ekspor minyak sawit, penurunan dividen kerajaan dari syarikat berkaitan kerajaan, serta pengurangan jumlah peratusan pendapatan daripada cukai. Wabak COVID-19 ini telah menyebabkan gangguan pengurangan dan permintaan barangan ekspor di pasaran global, merangkumi ekspor barang elektronik dan komoditi seperti gas asli menurun. Seterusnya ialah peningkatan kadar pengangguran. COVID-19 ni telah membimbangkan ramai orang kerana kesan ekonomi terpaksa ditanggung oleh golongan rentan ataupun B40 dan M40 terhadap risiko kehilangan pekerjaan. Bukan sahaja di tahap global yang mempunyai peningkatan kadar pengangguran ini, tetapi di Malaysia juga terdapat banyak ramai keluarga yang terpaksa menganggur dan sertanya terpaksa diberhentikan kerja serta tidak cukup rawatan dan makanan dan menjejaskan mereka punya kehidupan seharian. Seterusnya ialah perkembangan ekonomi semakin perlahan. Negara yang sangat bergantung kepada perdagangan seperti negara Kanada, Jerman, Itali, Jepun, Meksiko dan Korea Selatan dan pengeksport komoditi sekarang diunjurkan sebagai yang paling negatif terjejas oleh perlambakan aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan virus itu. Di samping itu, larangan perjalanan dan kuarantin menyebabkan kesan ekonomi yang besar terhadap banyak negara. Seterusnya OECD ataupun dikenali sebagai apa OECD tu? Tak apalah. Kad yang tadi cakap seterusnya daripada perkembangan ekonomi semakin perlahan ni, penurunan pengeluaran di China mempunyai lingkungan kesan di seluruh dunia, memandangkan peranan China dalam menghasilkan komputer elektronik, farmaseutical dan peralatan pengangkutan sebagai sumber permintaan utama untuk banyak komoditi.
So di seberang Asia pula terdapat beberapa pendapat menyatakan bahawa data terkini menunjukkan bahawa Jepun, Korea Selatan, Thailand dan Filipina, Indonesia, Malaysia dan Vietnam mungkin mengalami kemelesatan ekonomi pada tahun 2020. Okey, seterusnya. Seterusnya, pandemik global sedang mempengaruhi banyak aktiviti ekonomi dan perdagangan antarabangsa, dari sektor perkhidmatan am hingga pelancongan dan hospitality, bekalan perubatan dan nilai global lain, elektronik pengguna dan pasaran kewangan untuk tenaga, pengangkutan, makanan dan pelbagai aktiviti sosial. Krisis kesihatan dan ekonomi yang sedang berlaku juga telah memberi kesan negatif kepada ekonomi negara. Ekonomi negara membangun kerana dibatasi oleh sumber kewangan yang terhad dan di mana sistem kesihatan dengan cepat boleh menjadi berlebihan. Usaha mengurangkan interaksi sosial untuk membendung penyebaran virus itu telah mengganggu kehidupan seharian kebanyakan umat manusia dan menambahkan kos ekonomi. Seterusnya kita beranjak pula kepada subtopik kedua iaitu perubahan harga petroleum dan sumber-sumber alternatif. Sebelum kita mengetahui tentang faktor-faktor perubahan harga petroleum, marilah kita ketahui apakah itu petroleum. Petroleum ialah komoditi yang sangat berkait rapat dengan kehidupan manusia. Komoditi ini merupakan cecair gelap pekat yang ditemui di kerak bumi. Petroleum juga dikenali sebagai emas hitam atas nilainya dan manfaatnya yang tinggi dalam kalangan masyarakat Malaysia. Di Malaysia, hasil minyak dan gas digali di kawasan luar pesisir pantai, walaupun telaga minyak terawal digali di atas darat iaitu di Miri, Sarawak pada tahun 1910. Antara kawasan lembangan hidrokarbon di Malaysia ialah lembangan Melayu yang dijumpai di luar pesisir pantai Terengganu, lembangan Penyu yang berada di luar pesisir pantai Pahang, lembangan Sabah dan lembangan Sarawak. Komoditi petroleum ini terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu barangan petroleum berlapis yang dikenali sebagai keluaran hiliran dan minyak mentah sebagai keluaran huluan. Industri di Malaysia telah dikelolakan oleh Petronas yang ditubuhkan pada 17 Ogos 1974. Malahan, ekonomi di Malaysia juga bergantung kepada minyak dan gas yang menyumbang sebanyak 15% kepada hasil ekspor dan 30% kepada hasil kerajaan persekutuan. Tadi saya ada katakan bahawa petroleum ini mempunyai kait rapat dengan kehidupan manusia. Mengapakah petroleum berkait rapat dengan kehidupan manusia? Hal ini kerana dengan adanya petroleum mampu menggerakkan kenderaan seperti contohnya kereta, kapal terbang, motosikal dan kenderaan yang lain. Ini membolehkan manusia pergi ke suatu destinasi yang lain yang lebih jauh. Yang kedua, bahan petroleum juga digunakan sebagai bahan pelincir. Dan yang ketiga, petroleum juga digunakan dalam pelbagai industri seperti pembuatan pelarut, baja, sabun, deterjen dan banyak lagi. Slide seterusnya. Mari kita lihat apakah faktor kenaikan harga petroleum. Antaranya ialah organisasi OPEC. Organisasi OPEC atau nama penuhnya Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum. Organisasi OPEC ini merupakan sebuah organisasi yang memegang saham sebanyak 40% pasaran minyak mentah dunia. Organisasi OPEC ini mempunyai pengaruh yang besar dalam menguasai harga petroleum. Negara-negara OPEC ini terdiri daripada negara Arab Saudi, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar dan UAE. Negara-negara tersebut merupakan telaga minyak dunia yang masih belum menerokai telaga minyak simpanan masing-masing. Antara negara yang terbesar ialah Arab Saudi
Arab Saudi ini merupakan ahli OPEC terbesar kerana mempunyai simpanan yang belum diterokai iaitu sebanyak 260 bilion tong, iaitu 25% dari seluruh simpanan minyak dunia. Jadi, mengapa OPEC ini menjadi sebab kepada perubahan harga petroleum? Dalam OPEC, terdapat banyak negara-negara anggota. Jadi disebabkan terlampau banyak negara-negara anggota ini, terdapat beberapa negara anggota yang tidak mematuhi penetapan harga petroleum. Ini menyebabkan berlakunya kenaikan harga petroleum. Dan yang kedua kita lihat iaitu permintaan minyak yang begitu tinggi dari negara China dan India. Daripada faktor ini, permintaan minyak di China telah menampakkan trend semakin membimbangkan dengan kepesatan pembangunan sektor industri dan perbandaran di negara mereka. Ketika ini, China telah menggunakan sebanyak 8% pasaran minyak dunia dan merupakan hampir separuh diimport. Sebagai perbandingan ketika ini, China telah menggunakan setengah pasaran minyak di China dengan hanya 2 tong per kapita setahun. Jika kita ingin bandingkan penggunaan minyak di Eropah adalah sebanyak 12.5 dan 26 di Amerika Syarikat. Oleh itu, jika pertumbuhan ekonomi di China terus meningkat, maka tidak mustahil dunia akan mengalami krisis minyak semakin parah. Seterusnya, faktor yang ketiga iaitu keadaan politik yang tidak stabil di rantau Asia. Sebagai contoh yang kita dapat lihat daripada peristiwa lepas iaitu berlakunya konflik antara Rusia dan Ukraine. Berlakunya ketegangan antara dua negara tersebut telah menyebabkan berlakunya inflasi global sehingga timbulnya isu gangguan bekalan yang berterusan. Hal ini berlakunya konflik tersebut, kedua-dua negara ini memerlukan bahan api yang banyak bagi kegunaan oleh Ukraine dan Rusia menyebabkan pengeluar mengenakan harga yang tinggi bagi petroleum. Malahan, Rusia juga dikenali sebagai antara negara pengeluar petroleum terbesar pada tahun 2014. Maka secara tidak langsung, konflik antara Rusia dan Ukraine ini menjejaskan proses pengeluaran minyak mentah. Faktor yang keempat pula ialah penurunan mata wang Amerika Syarikat. Mengapakah penurunan kadar mata wang Amerika Syarikat ini berkaitan dengan faktor kepada perubahan harga petroleum? Hal ini kerana krisis kewangan yang berlaku di Amerika Syarikat menyebabkan harga saham global jatuh dan melemahkan kadar mata wang Amerika Syarikat. Pembeli Amerika Syarikat ini bermakna sekiranya terdapat penurunan mata wang tersebut, maka sudah pasti akan menjejaskan nisbah keuntungan yang bakal diterima oleh negara pengeluar minyak mentah. Daripada faktor-faktor tersebut, terdapat kesan perubahan harga petroleum yang negatif dan juga positif. Pertama sekali kita akan lihat kepada kesan negatif. Yang pertama, antara kesan negatifnya ialah peningkatan harga barang. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap tahun kerajaan akan membelanjakan untuk subsidi petrol dan diesel. Jadi, jika harga mentah yang semakin menurun, kerajaan tidak akan dapat menanggung berbilion ringgit subsidi minyak ini, maka secara tidak langsung akan berlakunya peningkatan harga barang. Yang kedua pula, seterusnya kita beroleh kepada kesan perubahan harga petroleum yang kedua, iaitu kesan terhadap pendapatan dari negara pengimport kepada pengeluar. Hal ini juga menjadi antara sebab berlakunya perubahan pendapatan dari negara pengimport ke negara pengeluar. Negara pengeluar akan mendapat atau memperoleh pendapatan tambahan hasil kenaikan negara petroleum.
Pendapatan ini diperoleh dari negara pengimport petroleum. Secara umumnya, kenaikan harga barangan akan berlaku apabila terjadinya kenaikan harga petroleum. Sebagai buktinya, terdapat satu kajian yang telah dilakukan oleh Muhammad Yusof Saari dan Zakaria Abdul Rasid pada tahun 2007. Mereka mengatakan bahawa peningkatan harga petroleum ini mampu menjejaskan keluaran dalam sektor pertanian, perhutanan dan pembalakan, elektrik dan gas, simen dan kapur serta pengangkutan. Seterusnya, kesan terhadap perubahan harga petroleum yang terakhir iaitu berlakunya inflasi. Inflasi ini menyebabkan kuasa beli pengguna akan menurun dan harga barang yang meningkat akan menyebabkan pendapatan kasar penduduk menurun. Pendapatan kasar yang akan diterima oleh golongan berpendapatan tetap. Kenapa ni? Kenapa? Kenapa apa? Oh, Kenapa Tak- apa? tak bukan ni ada masa lah. Memang ada masa pun. Ada lagi berapa minit? Ada lagi 14 minit. Boleh je. Okey. Tinggal awak je ni. Okey. Mula semula ke? Kat mana awak nak cakap tadi? Sambung je. Mula fakta yang berlakunya inflasi? Boleh. Boleh. Yang inflasi tu. Seterusnya, kesan terhadap perubahan harga petroleum ini juga akan mampu menyebabkan berlakunya inflasi. Inflasi ini akan menyebabkan kuasa beli pengguna akan menurun. Harga barang yang meningkat akan menyebabkan pendapatan kasar penduduk menurun. Hal ini kerana pendapatan kasar yang akan diterima menurun iaitu contohnya golongan pendapatan tetap, pemiutang, mengalami kerugian dari segi kewangan. Harga ekspor juga akan menjadi. Keadaan ini telah imbangi pembayaran kerana peningkatan jumlah import dan pengurangan jumlah ekspor secara tidak langsung akan menjejaskan kadar pertukaran asing. Oleh itu, nilai mata wang akan jatuh sehingga menyebabkan pelaburan asing berlaku. Seterusnya kita beroleh pula kepada kesan perubahan harga petroleum yang positif. Jika kita lihat, jika harga petroleum itu berlaku peningkatan, ianya akan membantu pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai contoh, negara tersebut akan ekspor terhadap negara di peringkat antarabangsa kepada negara lain. Jadi, melalui pendapatan ekspor tersebut akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara dan secara tidak langsung dapat mengurangkan hutang kerajaan. Seterusnya yang kedua, kesan positif, namun harga petroleum tersebut menurun. Ianya akan dapat meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat Malaysia. Penurunan harga petroleum ialah dapat meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat Malaysia. Hal ini berlaku jika harga runcit petrol dan diesel menurun. Perbelanjaan untuk petrol dan diesel juga sepatutnya akan menurun dan ini akan menambah lebihan wang dalam poket isi rumah dan boleh digunakan untuk perbelanjaan lain. Menurut laporan penyiasatan perbelanjaan isi rumah, setiap isi rumah secara puratanya membelanjakan sebanyak 216.30 sen ringgit Malaysia setiap bulan untuk petrol dan diesel, termasuk juga minyak pelincir untuk servis kereta. Jika harga runcit petrol dan stesen minyak semakin menurun untuk bulan-bulan akan datang, perbelanjaan untuk petrol dan diesel juga sepatutnya menurun dan ini akan menambahkan lebihan wang untuk menambah simpanan seisi rumah.
Jadi melalui berlakunya perubahan harga petroleum ini, sebenarnya yang berlaku ialah konsep rantaian reaksi atau dikenali sebagai chain reaction. Ianya akibat kenaikan harga petroleum. Kenaikan harga petroleum ini akan meningkatkan kos pengangkutan. Sistem pengangkutan merupakan nadi penggerak dan alat perhubungan penting bagi pengguna jalan raya dan pembangunan sesebuah kawasan. Maka kos pengangkutan yang bertambah akan menyebabkan kos sesuatu produk meningkat. Minyak mentah merupakan bahan api utama yang digunakan oleh sektor perkilangan dan perkhidmatan seperti pengangkutan. Jadi, apabila sektor perkilangan atau pengangkutan ini bertumbuh, maka secara tidak langsung permintaan ke atas minyak mentah juga meningkat. Justru kita dapat lihat apabila kos barangan meningkat, maka kuasa pembeli pengguna akan berkurangan. Hal ini juga akan menyebabkan perubahan harga minyak akan memberi implikasi kepada isi rumah. Dapat kita simpulkan di sini bahawa kita tidak dapat nafikan lagi bahawa perubahan harga petroleum ini harga barangan lain. Next. Seterusnya kita beroleh pula kepada sumber alternatif. Sumber alternatif ini merupakan sumber yang boleh diperbaiki atau maksud kata sumber alternatif ini merupakan sumber tenaga selain daripada bahan bakar. Kebiasaannya sumber alternatif ini banyak digunakan di negara-negara yang membangun. Sebagai contohnya negara Malaysia. Pada masa ini Malaysia masih bergantung kepada bahan api fosil sebagai sumber utama tenaga. Oleh kerana harga bahan api semakin meningkat, terutamanya harga minyak mentah di pasaran dunia, kerajaan Malaysia terpaksa melihat sumber-sumber alternatif yang boleh diperbaharui. Sebagai contoh yang terdapat di sumber-sumber alternatif yang terdapat di Malaysia ialah tenaga hidroelektrik. Tenaga hidroelektrik ini merujuk kepada pertukaran tenaga daripada pengaliran air menjadi kepada tenaga elektrik. Tenaga hidroelektrik ini dijana melalui air aliran sungai yang deras serta membolehkan penjanaan tenaga elektrik yang tinggi mampu dihasilkan. Tenaga hidroelektrik adalah tenaga yang boleh diperbaharui yang terawal dibandingkan sebelum teknologi solar dan lain-lain. Hidroelektrik ini telah menyumbangkan lebih 90% tenaga elektrik dunia yang dihasilkan terhadap dunia. Tenaga hidroelektrik ini mempunyai faktor beban tambahan yang tinggi jika dibandingkan dengan tenaga angin, dan ianya juga lebih mudah diadaptasikan atau diselarikan dengan permintaan beban turun naik. Dalam tenaga hidroelektrik ini, kos operasi bagi pembinaan hidroelektrik adalah rendah kerana sumber tenaga ini adalah percuma. Terdapat dua kategori stesen janakuasa hidroelektrik yang dilaksanakan di Malaysia, iaitu janakuasa tinggi dan mini hidro yang berkapasiti rendah. Apakah itu janakuasa berkapasiti tinggi? Janakuasa berkapasiti tinggi ini melebihi 10 megawatt, manakala janakuasa mini hidro pula berkapasiti kurang dari 1 megawatt. Jika ingin dibandingkan janakuasa berkapasiti tinggi dengan janakuasa
mini hydro, jana kuasa mini hydro lebih mudah untuk dibina kerana kos permulaan rendah dan pembinaan jana kuasa tersebut tidak memerlukan kawasan tanah tinggi ataupun empangan yang perlu disediakan aliran sungai di kawasan tersebut. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada tahun 2011 terdapat 50 stesen kuasa mini hydro dengan kapasiti terpasang iaitu 200 kilowatt hingga 2.2 megawatt dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 38.85 megawatt. Seterusnya, sumber tenaga alternatif yang kedua pula ialah tenaga solar. Tenaga solar merupakan tenaga dari cahaya matahari yang dipancarkan ke bumi. Malaysia terletak di garisan khatulistiwa yang menerima cahaya matahari yang tinggi sepanjang tahun. Oleh itu, Malaysia merupakan negara yang sesuai untuk menjalankan teknologi yang berdasarkan tenaga solar. Sebagai contohnya kita dapat lihat iaitu projek solar fotovoltaik yang berskala besar atau dikenali sebagai LSSVP yang di Malaysia. Ianya telah dibina di Malaysia serta mampu menjana 10 juta kilowatt jam tenaga dalam setahun. Seterusnya, tenaga biomas. Tenaga biomas merupakan sumber tenaga yang bergantung sepenuhnya dengan alam sekitar. Ngapa? Sekejap Seterusnya, sumber tenaga alternatif yang terkenal di Malaysia ialah tenaga biomas. Tenaga biomas merupakan sumber tenaga yang bergantung sepenuhnya dengan alam sekitar. Tenaga biomas ini juga dihasilkan melalui sumber-sumber bahan yang pakai. Pada masa dahulu, masyarakat menggunakan bahan bakar utama untuk mendapatkan tenaga. Namun kini pada era globalisasi yang semakin moden, kita dapat lihat yang ekoran daripada aktiviti pertanian yang giat dijalankan melalui sektor pertanian. Sisa-sisa pertanian tersebut boleh digunakan sebagai sumber tenaga biomas. Seterusnya, kesimpulannya, tenaga biogas